kita ni, duit rakyat ni yang berbilion-bilion ini sudah digelapkan, sudah maksudnya ditelan oleh sekumpulan, saya tak pasti siapakah orangnya. Itu sebab kita nak membedah di mana duit kita ni, doktor. Okey doktor, teruskan doktor. Saya nak rujuk muka surat 44 PDF. Okey. Kalau ikut dokumen ni dia tulis muka surat 41. Nah, di PDF 44. Okey. Muka surat PDF 44. Okey. Ini jawapan Tan Sri Amrin Ya. Terima kasih Tuan Pengerusi. So to summarize the way forward ini saya telah bentangkan kepada dua Perdana Menteri. Okey. Perdana Menteri yang pertama, the way forward dia agree supaya projek ini bukan discontinue, disambungkan dengan melibatkan tambahan kos dengan syarat laporan polis dibuat untuk menyiasat kalau ada kes-kes salah guna. Salah guna duit lah. Itu Perdana Menteri yang lama. Ni merujuk pada Tun Mahathir lah. Perdana Menteri yang kedua merujuk kepada Yang Mohamad Pakuh. Sungguh pun kita kata Boston ni dalam keadaan kewangan yang lemah, mengambil kira semua faktor, kita masih lagi berpendapat bahawa oleh sebab hubungan telah dijalinkan dengan Naval Group dan Naval Group ini merupakan the design authority, maka eloklah kalau kerajaan hendak teruskan projek ini. Dibenarkan BNS terus bekerjasama dengan Naval Group atas dasar Naval Group pun hendak jaga nama baiknya, ia tidak akan buat sesuatu yang mencemarkan imejnya. Cuma yang kami rasa kurang ada sekarang, seperti Yang Berhormat tengok tadi, it has been more than 1.5 years kita put our recommendation but we do not see much progress. So dalam hal ini apa yang penting adalah recovery plan. Tengok situ. Jadi macam mana Najib nak salahkan PH? Kan? Kalau PH, betul lah PH kena stop dulu sebarang payment sebab nak siasat ni. Takkanlah kita nak keluar duit berbilion-bilion lagi dalam keadaan kita tak tahu duit itu sampai kat siapa, sampai kat penyamun ke, sampai kat manufacturer ke, sampai kat BNS saja ke, ataupun ada hidden hand lagi kat belakang. So, is the right way untuk PH buang stop payment dulu. Siasat dulu tengok. Sekarang ni laporan sudah ada, cadangan JKS sudah ada apa yang patut dibuat. Kan? Masa way forward. Kalaulah kita dah belanja 6 bilion. Of course, dalam kepala kita, kalau kita dah belanja 6 bilion, takkanlah kita tak dapat sebiji kapal pun. Kan? So, kalau kita nak terminate kontrak, kita lagi rugi sebab 6 bilion tu, of course kita tak dapat recover dah daripada BNS. BNS pun hutang dengan bank dekat 1 bilion. Kan? Jadi, the way forward, kita kena mungkin daripada 6, kita kurangkanlah satu kapal. Sebab satu kapal, harga dia asal 1.6 bilion. Satu kapal. So, kalau mungkin ada variation proposal ke apa ke, mungkin cecah 2 bilion. Tapi, kita dah spend 6 bilion, sepatutnya kurang-kurang 3 kapal kita dah dapat. Paling jedak pun. Kan? So, itu yang pandangan JKSTU PKK pada masa tu. Jadi yang Najib kata PH stop memang sebab itulah kapal tak siap, ini semua bohong lah, auta pembohongan. Pembohongan yang orang kata lah, yang memang kalau orang jenis berbohong ni, dia bila cakap bohong, dahi dia tak berkerut, mata dia tak berkelip. Orang yang macam ni. Kan? Jadi, sebab tu kita tengok, Najib dia tak berani nak face benda ni dalam parlimen. Dia tulis dalam Facebook sebab dia tahu orang tak baca benda ni. 75 muka surat saja dan bahasa Melayu pun, tapi orang tak baca. Kan? Jadi, sebab tu Najib berani tulis begitu dalam Facebook dia kan. Kalau orang baca Facebook Najib, memang orang akan terpengaruh lah. Kalau tak counter check dengan fakta-fakta sebenar. Kalau nak tengok proposal oleh JKS ni, kalau buka slide yang slide nombor 72.
slide nombor 72 PDF. Dia muka surat berapa ni? Pusat 70. Tahu muka surat berapa ni. Tak. Tapi kalau PDF muka surat 72 dia ada tulis itu Kalau 7 kontrak. option 1 meneruskan kontrak. Dua option. Option 2 option 1 meneruskan kontrak. Option 2 menamatkan kontrak. Dua option yang kita ada. Nak teruskan ke nak tamatkan kontrak. So pandangan Jawatankuasa Siasatan mengambil kira option 1, projek pembekalan LCS wajar dipertimbangkan untuk diteruskan oleh kerajaan dengan syarikat BNS. So kontrak kerajaan ni kalau Z biasa dengar kan, dia ada satu orang kita panggil kontraktor penyelamat. Kalau projek perumahan dia tak selesai kan, kontraktor pemaju perumahan tu dia bungkus bankrupt dan sebagainya. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan biasanya dia akan lantik kontraktor penyelamat. So kontraktor penyelamat ni dia akan tengok balik lah apa yang perlu dibuat, tambah apa semua. So dengan tambahan kos lah, of course. Tapi kalau macam kapal ni, siapa nak jadi kontraktor penyelamat? Sebab siapa nak jadi kontraktor penyelamat, dia mesti ada limbungan untuk buat kapal. Jadi tak ada syarikat lain dekat Malaysia ni ada limbungan kecuali BNS. Kan? Adalah kat Sarawak ada. Kat Sarawak ada, asalnya kat Sabah ada. Cuma dekat Semenanjung ni yang kita tahu antara limbungan yang besar yang boleh muat kapal sebesar ni adalah di Lumut lah. Jadi itulah yang pandangan JKS untuk teruskan dengan syarikat BNS. Kemudian Kementah hendaklah segera bentang semua penemuan dan hala tuju itu kepada Jemaah Menteri. Jadi kemudian disarankan juga ni surat pandangan terkini BNS. Ni surat kepada YAB PM 2 November 2020. Ni masa zaman Muhyiddin lagi masa ni Mak Sabri dah take over. 2020 berapa bulan? 2 November. Dah. Dia tulis situ. BNS segera sediakan. Kalau Z tengok muka surat 75 BNS sediakan recovery plan yang dipersetujui oleh Syarikat Naval Group Perancis memandangkan Syarikat Naval Group adalah design authority bagi kapal jenis kelas Gowin. BNS mengutamakan kos terakhir yang dipersetujui. Kemudian BNS bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kelewatan dan bayar denda lewat. BNS tidak kemukakan alasan variation proposal. Segala urusan pembayaran dan kemajuan projek dipantau oleh satu jawatankuasa khas peringkat tertinggi dipengurusikan oleh KSN. Sebab pada pandangan JKS, kalau kita lantik jawatankuasa biasa-biasa, dia tak boleh nak selesai. Sebab dia perlukan kelulusan input daripada EPU perlu input, daripada MOF perlu input. So kalau nak lantik KSU Mindef dia tak sesuai. KSU Mindef dia atas Mindef saja. Nak lantik KSU Menteri Ekonomi saja tak cukup. Ataupun ketua pemandaraan saja tak cukup. So bila KSN jadi pengerusi jawatankuasa ni, overall projek itu dia lebih mudah lah untuk buat keputusan apa-apa pun. KSN pun ada akses kepada Perdana Menteri direct. Tapi benda ni tak dibuat. Kenapa? Jadi ini isunya. Kenapa tak dibuat? Kenapa tak buat? Kena tanya Mak lah. Itulah yang saya tertanya-tanya. Tadi saya dah sebut sebab ia melibatkan pimpinan tertinggi UMNO. Sebab Mak dia akan serba salah. Nak menyalahkan Najib penasihat UMNO. Nak salahkan Zahid Presiden UMNO. Nak salahkan Syamuddin pun sama taraf dengan dia. Jadi akhirnya siapa yang rugi? Rakyat juga, taxpayer juga. Bukan sikit-sikit jumlah ni bayar. Jadi inilah nasib kita. Tapi apa pun alhamdulillah benda ni terbuka kepada orang. Jadi saya rasa orang rakyat pun dah boleh menilai setakat mana kemampuan UMNO untuk memerintah. Yang kata boleh bawa kestabilan ni. Kestabilan apa ni? Ini dah